Selamat pada semua. Kembali semula ke edisi misteri. Ingat tak korang, 2 tahun lepas saya ada buat satu video tentang kisah seram yang berlaku pada DJ Ismail Khalil di Music FM, yang time tu dikenali sebagai Radio Music. Tapi video tu saya terpaksa delete sebab saya dapat feedback yang negatif disebabkan silap saya sendiri. Sebabnya kualiti audio pada video tu sangat-sangat teruk, di mana suara saya tak jelas tapi background music sangat kuat. So kali ni saya tergerak hati untuk membuat semula video pasal itulah. Okey, saya nak cerita pasal kisah seram yang dialami oleh DJ Ismail Khalil semasa beliau mengendalikan satu segmen di Radio Music ataupun sekarang ni dikenali sebagai Music FM. Masa tu dia buat satu segmen yang bertajuk Ceritakan Pengalaman Anda. Okey, segmen tersebut membolehkan pemanggil bercerita untuk menceritakan pengalaman seram, pengalaman misteri, pengalaman sedih, pengalaman cemas, pengalaman duka dan sebagainya secara live di Radio Music FM pada masa tu. Dan dalam banyak-banyak call, ada satu panggilan yang sangat misteri, iaitu seorang wanita yang menceritakan pengalaman kemalangan yang berlaku ke atas dirinya dan keluarganya di Highway Karak. Okey, saya nak bagi korang dengar betul-betul audio ni, tapi saya nak bagi satu disclaimer. Okey, audio ni sebenarnya bukan yang ori Audio ni sebenarnya lakonan semula. Okey, saya nak ingatkan sebab saya tak nak nanti ada subscriber ataupun viewer yang bagi komen cakap audio ni sebenarnya fake apa semua. Memang fake, tapi itu adalah lakonan semula yang diceritakan sendiri oleh DJ Ismail Khalil. Okey, saya nak bagi korang dengar betul-betul. Para pendengar kita, saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Agak lambat, kami sepatutnya gerak awal. Bapa memandu laju, berjaya memotong kenderaan di depan demi kenderaan. Sampai ke kenderaan terakhir, van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi bapa cuba. Kemudian cahaya putih di hadapan. okey, dan sebab itu apa yang berlaku? Bapa tercampak ke kau? Ibu juga tercampak ke kau? Okey, ini adalah rakaman semula tentang kejadian tersebut. Bukan rakaman sebenar. Kenapa tak dapat ambil audio yang sebenar? Nanti saya ceritakan. Okey, saya nak ceritakan apa yang berlaku dan apa yang dituturkan oleh pemanggil tersebut selepas habis dia cakap ibu saya tercampak. Okey, dia berkata dia pun tercampak sekali dan dia berkata ayah dia meninggal, ibu dia meninggal, adik-beradik dia meninggal, dan last kali dia berkata saya pun meninggal. Lepas tu sayup-sayup kedengaran bunyi mengilai, lepas tu panggilan terputus. Tak silap saya dengar macam itulah. Okey, DJ tersebut dia pun terus terkejut dan dia rasa macam rasa seram dan terpaksa ditenangkan oleh rakan-rakan DJ di konti tersebut. So segmen tersebut
terus dibatalkan, bukan dibatalkan, terus stop kat situ dan alunan muzik terus dimainkan pada malam tu untuk menghentikan terus siaran secara langsung tu. Okey. Itu apa yang diceritakan oleh kawan saya. Dia malam tu dia dengar pasal segmen tu. Jadi kejadian tu berlaku, lupa saya nak bagi tahu. Sorry sangat-sangat. Kejadian tu berlaku pada tahun 2002. Okey, 2002. Semasa tu kami di tingkatan 5. Okey. Masa tu tahun 2002. Lepas daripada apa yang berlaku, besoknya kawan saya pun bercerita di kelas lah, di dalam kelas. Dia pun bercerita pasal kejadian tu. Sebab benda tu dirakam secara live dan siaran tu dikeudarakan secara live. So semua pendengar pada malam tu boleh dengar kejadian tu sebenarnya. Okay, sorry saya tergelak. Saya rasa meremang bila saya cerita benda tu. Okay, kali ni saya nak cerita part DJ Ismail Halil pula. Okay, setelah apa yang saya kaji dekat Google sekian lama dulu lah. Okay. Saya difahamkan lepas saja rakaman tu berlaku, besoknya betul-betul ada berita tentang kejadian kemalangan maut yang berlaku di Highway Karak, di mana kereta yang mengalami kemalangan, kereta yang terlibat dengan kemalangan dijumpai di gaung, di curam ataupun gaung. Saya tak pasti berapa kedalaman, di tepi Highway Karak. Dan lepas DJ Isma dapat tahu tentang kemalangan tersebut, dia terus pergi ke konti dan dia cuba untuk mainkan semula rakaman yang sebenarnya segmen tersebut dirakam dalam dia punya recorder lah. Dia main semula rakaman tersebut, dan yang part yang paling seramnya, hanya suara DJ Isma sahaja yang kedengaran pada malam tu di rakaman tersebut. Tapi suara pemanggil tu tak ada. Yang hanya kedengaran adalah suara unggas, suara bunyi-bunyi dalam hutan, macam tu lah. Seolah-olah kereta tersebut terjatuh dalam gaung, dan keadaan gaung tu sunyi sepi dengan bunyi unggas sahaja. Itu sebenarnya yang berlaku. So saya rasa bukan satu saja bukan satu saja pemanggil yang misteri macam tu. Sebenarnya selain daripada radio FM, radio music FM, okay, saya difahamkan, saya tengok dekat forum dekat Google, ada juga forumer ataupun komentar yang bercerita kejadian tu berlaku di THR. Masa tu DJ Isma dia bertukar tempat kerja dia ke THR, kalau tak silap saya lah. Okay, kat situ juga dia buat satu segmen tentang ceritakan pengalaman apa semua, dan berlaku juga kejadian yang sama, tapi bukan yang hari yang sama, bukan di konti yang sama, tapi berlaku di THR. Tak silap saya, saya baca tahun 2007 ke 2008, saya tak pasti, saya tak berani nak tukar tambah. Apa yang saya ingat lah. Dan di konti lain saya tak pasti, tapi yang saya tahu ada dua konti saja, dua konti lah, dua konti yang berlainan, tapi berlaku benda yang serupa oleh dua pemanggil yang saya tak pasti, tapi saya rasa yang berlaku di THR tu
sebenarnya pemanggil daripada lelaki ke tak silap saya. Kisahnya macam ni. Okey, macam sebelum tu. Macam sebelum ni. Okey, DJ Isma dia terima satu panggilan misteri. Okey, dia cerita juga kejadian tu berlaku dekat Highway Karak. Saya ringkaskan sebab saya tak apa-apa nak ingat. Okey, kemalangan berlaku. Lepas tu dikata mak ayah dia meninggal, isteri dia meninggal, anak dia meninggal, dan last sekali dia cakap dia sendiri pun meninggal. Lepas tu mengilai. Lepas tu tak silap saya dia ada kata cepat minta tolong pergi explore lah tempat tu untuk jumpa mayat dia orang lah. Dia macam tu cerita dia. Dan benda yang sama pada keesokan hari keluar berita kemalangan itu berlaku, dan betul-betul apa yang dikatakan oleh pemanggil misteri itu betul-betul berlaku di tempat yang pemanggil tu nyatakan lah. Sama juga kejadian macam tu. Tapi apa yang saya boleh simpulkan, kejadian seumpamanya berlaku 2 kali. Apa yang boleh saya simpulkan lah. Sebab ada pemanggil kata, tak mungkin lah dekat Music FM saya dengar itu dulu dekat THR, dia kata kan. Tapi kawan saya takkan menipu, sebab seingat saya kejadian yang berlaku di Music FM tu berlaku pada 2002. Pada masa tu dikenali sebagai Radio Music. 2002. Dan apa yang boleh saya fikir logik, kejadian yang kedua berlaku di THR. Maknanya 2 kali benda tu berlaku kepada kepada DJ yang sama. Sorry ya, percakapan saya agak bertabur sikit sebab saya bercerita tanpa menggunakan skrip, tanpa menggunakan note. So saya cerita main lepas saja. Saya guna ingatan saya untuk recall balik apa yang video yang lepas yang saya telah delete. Saya kena recall balik. So itulah. Okey, video kali ini setakat tu saja. Okey, sebelum berpisah, saya nak ucapkan salam takziah dan saya doakan moga mangsa-mangsa banjir dengan banjir yang berlaku di area Lembah Kelang, di Pahang, di Melaka, dan baru-baru ni berlaku di Negeri Sembilan siang tadi. So saya ucapkan takziah kepada mangsa-mangsa yang terlibat, dan saya ucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa-mangsa yang terkorban dalam kejadian banjir yang berlaku kali ini. Semoga apa yang berlaku memberikan hikmah yang kita sendiri pun tak tahu. So saya berpegang pada hikmah. Okay, so itu saja video saya untuk kali ini. Okay, sebelum akhiri video ni, jangan lupa tinggalkan komen, like video ni, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan video yang terbaru daripada saya. Okay, itu saja untuk kali ini. Okay, thank you and bye.